Baik, Auda kembali bersama kami. Baik, kita bawakan wawancara kita, iaitu segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia, memperbanyakkan ibadah, ya. Dan narasumber kita pada pagi ini bersama kita secara maya, iaitu bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Badarudin bin Haji Besar, merupakan seorang penceramah. Baik, bersama kita di talian sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Apa khabar Ustaz? Berpuasa. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Jadi satu topik yang cukup menarik kita ingin kongsikan juga yang berkenaan dengan memperbanyakkan ibadah ini. Apatah lagi kita berada di bulan Ramadan, ya. Jadi memang sesuai juga dan juga seiring juga dengan acara yang telah pun berlangsung baru-baru ini, sambutan nuzul Al-Quran dan malam Lailatul Qadar yang akan kita nantikan. Jadi sebagai mukadimah ni berkenaan dengan segmen wawancara kita memperbanyakkan ibadah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hidayatan lil muttaqin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya serta rahmat dan izinnya juga kita ni bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, dan berapa ramai orang yang rindukan Ramadan dan ingin Ramadan juga pun disampat telah kembali ke rahmatullah. Artinya tani yang sampai berjumpa Ramadan ini, tani rebutlah peluang ataupun usia yang dibagi oleh Allah SWT ini untuk merebut sebanyak-banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT, khususnya pada bulan Ramadan ini. Dan tani tahu juga pada bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan, bulan rahmat dan bulan penuh pahala dan sungguh mulia di sisi Allah SWT dan Rasulullah SAW. Oleh kerana itu ibadat kita ni pada bulan Ramadan ini, yang dilakukan pada bulan Ramadan ini akan dapat penyalaan ganjaran pahala dari Allah SWT dan lipat gandakan segala amal ibadat kita ni. Seperti mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu kerja kebajikan di dalamnya, yang pada bulan Ramadan, samalah dia seperti orang yang menunaikan suatu fardu di bulan lain. Dan barang siapa yang menunaikan satu fardu dalam bulan Ramadan, samalah seperti orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan yang lain. Subhanallah. Ini kasih sayang Allah SWT. Artinya Allah menyediakan kita ni, membagi kita ni bonus pahala. Kalau bulan Husin pada bulan 12 sekarang tu, tu nak tunggu tu. Tapi bagi orang yang tamakkan pahala, bulan Ramadan inilah bulan bonus pahala segala amalan kita ni, amal ibadat kita ni akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga dengan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW baginda bila masuk bulan Ramadan, baginda akan sentiasa beramal ibadat, apatah lagi apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini sudah berada 19 Ramadan. Alhamdulillah, cukup berpuasa 18 hari. Dan hari ini kita tidak masuk sampai 19. Dan esok insyaAllah sekarang maghrib, sekarang masuk 20 Ramadan. Seperti Nabi SAW, baginda akan mempergiatkan ataupun meningkatkan amal ibadah baginda Rasulullah SAW pada malam 10 hari terakhir ini. Dan kita lihat juga sepanjang 19 hari ini, kita ni berpuasa dari awal Ramadan sampai pada hari ini. Sebenarnya banyak juga amalan-amalan yang dapat buat. Antaranya ialah mengikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Selainnya bersahur. Kita bersahur sudah dapat pahala. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan juga tadi bersahur dengan rutab ataupun kurma ataupun air, kita ni sudah dapat pahala. Dan kita yang memperbanyak doa, kita ni amalkan sunnah baginda Rasulullah SAW, kita ni dibagi pahala. Dan segala amalan kita ni itu didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam tu juga kita ni bersungkai. Sama ya, sungkai itu nyorang kita ni dengan rutab, dengan kurma, dengan aing. Kita ni bersungkai dan berdoa pada menyegerakan bersungkai itu pun juga dikirakan ibadah dan mendapati sunnah baginda Rasulullah SAW. Segala amal ibadah itu akan digandakan oleh Allah SWT pahalanya. Baik. Dan lihat Rasulullah SAW bila masuk 10 malam terakhir ini, baginda akan meningkatkan
amal ibadat baginda, dan juga baginda akan membenar-benari macam kira amal ibadat tu. Kerana apa? Kerana baginda tahu bahawa pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberikan ganjaran oleh Allah SWT, dan baginda akan mempergiatkan amalan baginda itu lain daripada bulan lain. Sebenarnya sabda baginda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim adalah Rasulullah SAW bersungguh-sungguh mengerjakan amal ibadat di puluhan akhir bulan Ramadan apa yang baginda tidak kerjakan di puluhan akhir bulan yang lain. Artinya khusus bulan Ramadan ini 10 malam terakhir ini baginda akan meningkatkan amalan baginda, baginda meningkatkan amalan baginda, dan baginda akan memperbanyakkan amal ibadat, dan baginda akan melakukan amal ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya, baik, itu dia penjelasannya sebagai mukadimahnya. Baik, yang mulia Ustaz, ya, kita ingin mengetahui dan juga mungkin dapat kita kongsikan bersama kepada para penonton sekalian. Mungkin ada yang ingin mengetahui apakah sebab ataupun mungkin ada tujuan mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mempergiatkan ataupun baginda betul-betul ataupun bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah, terutama sekali kita sudah apabila masuknya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mungkin yang mulia Ustaz dapat menjelaskan dengan lebih rincinya lagi. Mungkin, dan kita yakin tentu ada sebab-sebab tertentu. Silakan yang mulia Ustaz. Okay, terima kasih. Ya. Terima kasih, Sarah. Alhamdulillah, kita lihat baginda Rasulullah SAW bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda akan pergiatkan dan perbanyakkan amalan ini. Bukan saya saja tu, rupanya memang ada sebab dan juga kenapa baginda menambah ibadat baginda itu dan pergiatkan amal ibadat baginda itu pada 10 hari terakhir itu. Kerana baginda mengintai-ngintai. Baginda tahu bahawa pada 10 hari terakhir ini ada satu malam yang dinantikan oleh semua orang, iaitu amalan ataupun kira malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Ini yang lain ya. Kalau tadi bulan Ramadan bonus pahala, bulan bonus, dan Lailatul Qadar malam bonus. Daripada 1 tahun dalam setahun di bulan Ramadan, dan dia pada setahun dalam setahun itu 365 hari ya. Malam ini lah malam bonus pahala. Seperti mana telah di Allah SWT firman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya baginda bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, baginda akan mempergiatkan amalan baginda. Kerana baginda tahu bulan antara 10 malam hari terakhir ini ada satu malam yang dilipat gandakan pahala beribadat pada malam itu, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan juga baginda SAW bersabda juga, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah di malam Lailatul Qadar kerana imannya kepada Allah Taala dan kerana mengharapkan keredaannya, niscaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini kalau dulu kadang saya kalau orang dulu orang lama-lama dulu lah ya. Lailatul Qadar ininya kita kena tunggu-tunggu ni. Macam perhambahan di orang tuanya. Lainnya kalau kamu Lailatul Qadar ininya malam bagus ninya. Kalau kau mau Lailatul Qadar ininya ada tandanya nih Lailatul Qadar ini banyak. Ya. Ini untuk dulu punya pebunan ni, kalau pebunan ada kenapa Allah alam. Ya, kalau di kampung aing Lailatul Qadar ininya kalau lihatnya tandanya kalau turusannya kita tahu turusan tiang perahu untuk mengikat perahu. Kalau tiang ininya turusannya goyang-goyang tengah malamnya, beligar-ligar cuma bengut-ingutnya turusannya itu kadar tunya, kalau terjuninya, kalau takul tunya berdoa tahunya. Allah Allah sebenarnya tapi benar saya masa demitan. Kira saya akan meng-highlight bahawa malam itu malam yang ganjil. Malam yang yang benarnya bukan yang ganjil lah. Bahman orang dulu tu malam ganjil itu maksud baginda Rasulullah SAW malam bilangan ganjil. Maksudnya tu malam bilangan ganjil itu maksudnya pada hari bulan. Hari bulan 21 hari bulan, 23, 25, 27, 29. Maksudnya tu bilangan ganjil. Tapi yang Nabi SAW carilah bulan Qadar itu ada 10 hari bulan Ramadan tu. 10 hari tu tah di benar-benar hari yang Nabi SAW.
banyakkan amal ibadat kata ni. Antaranya kalau terlihat masa ini pun juga banyak masjid-masjid yang mengadakan qiyamul lail ataupun yang tadi malam apa namanya, mengadakan aktiviti ataupun tadi membenar-benari malam itu dengan membuat aktiviti malam qiyamul lail misalnya. Diadakan di masjid-masjid untuk apa? Untuk sama-sama mengisi malam itu, memperbanyakkan amal ibadat pada malam itu dan sembahyang tahajud misalnya. Sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang sunat tasbih, sembahyang tasbih panjang ya. Tapi alhamdulillah dengan tadi berusaha tu kita akan dapat pahala dari Allah SWT dan juga dan termisi dengan membaca Al-Quran, bertadarus misalnya. Artinya kata ni isi malam Lailatul Qadar itu dengan amal ibadat. Mungkin tadi masa waktu biasa selama 20 hari ini, 20 hari sebelum 10 hari terakhir ini, kata ni berpuasa dan tadi membaca Al-Quran mungkin semuka sehari ataupun berapa sejuz sehari. Tapi bila masuk 20 malam terakhir bulan Ramadan ini, kata tingkatkan lagi. Nabi SAW baginda akan benar-benar lagi mengisi sepenuh-penuhnya malam 10 hari terakhir ini dengan memperbanyakkan ibadah. Ibadah ini macam-macam. Dan saya tadi qiyamul lail, sembahyang-sembahyang yang mana, ataupun baca Al-Quran. Al-Quran panggil anak-anak kata ni kalau biasa kalau di masjid lepas sembahyang tarawih, sembahyang witir, bertarawih bertadarus bersama-sama. Tapi kalau mana-mana yang dia berlaku apa ke masjid apa ini, kita ni boleh bawa keluarga kita ni bersama-sama untuk membaca Al-Quran, bertadarus saling apa namanya itu belajar. Seorang membaca, seorang mendengar, seorang membaca, seorang mendengar. Artinya kami isi dengan amal-amal ibadat yang apa? Yang dianjurkan dalam Islam. Dan juga banyak berzikir. Berzikir. Misalnya membanyak minta ampun kepada Allah SWT, Astaghfirullahalazim, ataupun baca tahmid alhamdulillah. Ya. Tasbih, subhanallah, takbir Allahu Akbar, dan juga hauqalah la ilaha illallah, dan juga tahlil hauqalah la hawla wala quwwata illa billah, dan juga tahlil la ilaha illallah. Artinya semua ini zikir-zikir dan isi pada malam 10 malam terakhir itu dengan pengisian zikir dan juga istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersalawat kepada Nabi baginda Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan juga banyakkan berdoa. Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah pernah bertanya, wahai Rasulullah, kalau ngam tahnya malam aninya malam Lailatul Qadarnya, apa yang patut ku bacakannya, apa yang patut ku doakannya? Rasulullah beritahu, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'funi. Ya Allah, engkau maha pengampun dan suka pada pengampunan, ampunilah dosa-dosaku. Ini yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW pada malam Lailatul Qadar itu, pada 10 hari terakhir itu dibaca ya, insya-Allah. Kalau kita membaca doa, berzikir, baca Quran, segala amal ibadat kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kan sampai seolah-olah kita ni beribadat atau membaca Quran itu 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan seumpama 83 tahun 4 bulan. Umur kata ni kami biasanya berapa umur kata ni? 60 Nabi SAW. Umur Nabi Muhammad itu antara 60 ke 70 umat kata ni tu biasanya. Kalau kita beribadat malam Lailatul Qadar seumpama kata beribadat 83 tahun. Pun sampai umur 83 tahun alhamdulillah, tapi penuh dengan ibadat alhamdulillah. Artinya kita ni isi dengan amal ibadat, bersedekah ke apa malam itu. Tingkatkan dengan amal ibadah insya-Allah. Wallahu a'lam. Iya. Jadi dalam sama-sama kita ni merebut kelebihan malam Lailatul Qadar ini. Jadi sebagai persiapan dan juga persediaan, mungkin Ustaz boleh mengongsikan apakah yang baginda lakukan apabila masuk malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini mungkin dalam beberapa minit ni. Ustaz, silakan. InsyaAllah, terima kasih. Baik. Antara perkara-perkara yang baginda lakukan pada malam Lailatul Qadar ni, malam 10 malam terakhir ini, antaranya lah baginda akan melakukan i'tikaf. I'tikaf ini bahasa Arab, artinya kalau bahasa Melayunya tertanah, menahan di malam dalam masjid. I'tikaf ini bertahan di masjid, artinya kita ni beriktikaf, berniat pergi ke masjid, berniat untuk beriktikaf. Apa tujuannya? Untuk kita ni orang apa? Dalam di masjid itu untuk fokus untuk beramal ibadat. Artinya baginda akan pergi ke masjid untuk
beramal ibadat supaya fokus bah ni tadi. Kalau di rumah macam-macam tadi lihat lebih sendiri rancangan bisa drama-dramaan apa tu ini macam-macam terlalai apa. Tapi kalau di masjid kita ni akan fokus bahwa misalnya masjid tu semua tanya amal ibadat bah. Antaranya membaca Al-Quran, antara macam cerita baca tadarus artinya, ataupun kira sembahyang hajat, sembahyang apa namanya itu, sembahyang tasbih misalnya, sembahyang tahajud bersama-sama. Artinya itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW dengan beriktikaf di masjid supaya nanti fokus kepada amal ibadat. Memanglah kalau di masjid tu mana lain kerja lain tu, itu tu bebas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tu juga bagi Rasulullah SAW bila masuk 10 hari terakhir baginda akan membanguni ataupun membangunkan ahli keluarga baginda, isteri baginda dan anak baginda. Ini yang tadi mau juga ni. Tadi juga mau beriktikaf, tadi juga mau juga membawa anak-anak bini kata ni tu, bukan anak bini seorang aja, anak lelaki ni dibawa. Maksudnya anak-anak dan bini kata ni. Tadi sama-sama beribadat mengisi malam 10 terakhir tu untuk meraih pahala ataupun kelurusan lagi malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, itu yang sebenarnya kita ni harapkan supaya kita ni bukan tadi seorang saja yang mendapat pahala, diberikan pahala kita ni, tapi kita ni mau ahli keluarga kita ni juga sentiasa dalam ibadah dan juga meraih pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dan juga isi malam itu juga dengan macam-macam lah anunya tadi anukan tadi ibarat kita ni juga dan juga salah juga tadi orang memperbanyakkan doa yang saya tadi ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun doa-doa lain. Doa ni macam-macam. Artinya doa sunnah Nabi SAW di samping itu juga pada malam Lailatul Qadar tadi banyak berdoa juga. Doa untuk anak kata ni. Jangan lupa doa untuk anak kata ni, doa untuk indung kata ni juga. Yang juga ahli keluarga kata ni itu juga dan juga seluruh jiran-jiran kata ni doakan. Doa bahasa Melayu pun boleh. Ini semestinya bahasa Arab. Yang bahasa Arab alhamdulillah lebih sempurna, tapi kalau yang dia mampu bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Yang penting lebih tadi tahu apa yang kata ni tadi harapkan, yang tadi pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan dimakbul Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ialah dimakbulkan doa tu pada malam Lailatul Qadar tu. Insya-Allah. Jadinya kita ni perbanyakkanlah amal ibadah kita ni dalam pada 10 hari terakhir ini, 10 hari bulan Ramadan ini, dan juga banyakkan berdoa. Sampai itu juga kita ni banyakkan juga orang bersedekah juga, baca Al-Quran dan segala amal ibadat kita ni itu kita ditambahkan, tingkatkan, dan juga kita ni berdoa juga mudah-mudahan Ramadan ini bulan Ramadan pada tahun ini bukan Ramadan terakhir pada kita ni, supaya nanti akan dapat lagi orang berjumpa pada bulan Ramadan pada tahun depan lagi, insya-Allah dipanjangkan umur dan berkesihatan, diberikan keafiatan, dan juga kita akan mencapai tujuan daripada berpuasa itu untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dan Ramadan pada tahun ini kita jadi orang bertakwa sampai apa yang amalan yang kita buat pada bulan Ramadan dan diselajurkan lagi pada bulan Syawal nanti, bulan seterusnya sampai kepada tahun hadapan, pada bulan Ramadan akan datang, insya-Allah, dan tadi dalam meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tergolong daripada orang-orang yang sentiasa di bawah rahmat dan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Baik, yang mulia Ustaz ya, sebelum kita mengakhiri ceramah Ramadan kita ya, sebetulnya ingin ada beberapa hal ataupun perkara-perkara yang ingin kami tanyakan, tapi memandangkan masa kita amat terhad sekali. Jadi sebagai kesimpulannya, mungkin yang mulia Ustaz dapat menyimpulkan ataupun mengongsikan sebelum kita mengakhiri ya, dalam 2 minit. Ya, dalam tempoh masa 2 minit. Silakan yang mulia Ustaz. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, jadi sebagai kesimpulan kami bersyukur dan dipanjangkan umur untuk Ramadan ini dan direbut juga dengan memperbanyakkan amal ibadah, khususnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, semada siang dan malamnya itu dengan perbanyakkan amal ibadah, menyungkaikan orang. Menyungkaikan orang kita ini dapat pahala seperti mana kalau 50 orang disungkaikan, saya panggillah di beradik kita ni ataupun jiran-jiran kita ni untuk disungkaikan dan dia jamu sungkaikan pahala bis orang itu
yang 50 orang selain itu yang saya sampaikan itu aku pun dapat arah kata ni kena dia pun bersedekah, dia menyukai orang pun dapat pahala, seperti mana pahala orang yang saya sampaikan. Dan juga banyakkan bersedekah, banyakkan baca Al-Quran, dan banyakkan juga saling menyebarkan salam, dan juga banyakkan berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang baik-baik, doa yang untuk ahli keluarga tani, indung bapa tani, dan juga anak-anak dan cucu-cucu kita ni semua, insya-Allah. Semoga dengan Ramadan pada tahun ini akan membawa lebih ketakwaan kepada kita ni, dan juga kepada keluarga kita ni, dan juga kita ni akan dipanjangkan umur untuk sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sentiasa dalam barakah, dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan negara kita ni juga sebagai negara yang baldatun thayyibatun Rabbun ghafur, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ya, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Badaruddin bin Haji Basar, merupakan penceramah yang mana telah pun mengongsikan ya berkenaan dengan memperbanyakkan ibadah. Apapun, terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.